Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu lagi bentuk function dalam Laplace, iaitu unit impulse function. Okey. Jadi lihat dekat sini ya. Dalam unit impulse function ini, saya take note kat sini, ada buat nota kecil kat sini, iaitu lihat bentuk. Jadi kalau kita perhatikan, jika kita ditanya mengenai unit impulse function, bentuknya adalah integration. Lepas tu integration ini dia mempunyai double ada dua function kat sini, iaitu ft dan juga delta. Ft dan juga delta, dan dia adalah integration. Jadi cara dia mudah sahaja, cuma perlu patuhi beberapa syarat. Okey, yang pertama saya dah buat dah pun, dapatkan nilai A di sini, iaitu dari delta ini kita dapatkan nilai A, which is very easy. Yang kedua, gantikan nilai A tersebut pada Ft. Dah dapat A ini, gantikan ke dalam Ft. Maka itulah jawapan dia. Mudah? Mudah, okey? So, jadi cara dia adalah begitu. Cuma bila saya sebut bentuk ini, apabila kita saya sebut bentuk ini, dia merujuk kepada dua benda. Yang pertama adalah dia adalah integration dan juga ada delta, which is dia memang berkaitan dengan impulse function. Yang kedua, cara kita nak dapatkan nilai A dekat sini mesti dalam bentuk yang ini, iaitu T tolak A. Okey, contohnya kita ada let's say kita ada saya buat sini sikit ya. Katakan kita ada delta, katakan kita ada T tolak 2. Contohnya macam ni. Maka dekat sini nilai A dia adalah 2. Ataupun delta, kalau kita ada T tolak 1/2. Dekat sini A dia adalah 1/2. Akan tetapi jika kita ada delta, katakan kita ada 2T tolak 1. Okey, yang ini is a question mark. Sebabnya bentuk ini dia dah tak sepadan dengan bentuk asal dalam yang ini. Delta ni mesti dalam bentuk T tolak A. Ya, T tolak A ke T tambah A ke, kita faham lah kan A tu berapa. Tapi dua contoh yang saya tunjukkan ini memang jelas T tolak A, T tolak 1/2. T tolak 2 dan juga T tolak 1/2. Tapi ini 2T tolak 1. So dalam kes ini maka kita tak boleh buat A ni adalah 1/2. Ini tak boleh. Okey, ini tak boleh. Jadi kalau tak boleh, kita nak buat apa? Dan kita kena guna substitution method. Okey, ini saya akan bincangkan kejap lagi. Cuma saya nak bagi tahu nilai A yang kita nak dapatkan di sini, sebenarnya kalau nilai A ni cantik, dia mematuhi delta T tolak A, maka jawapannya mudah aja. Kita dapatkan A ni kita gantikan ke dalam Ft ni, dia jadi Fa lah. Tapi jika delta ini bukan dalam bentuk T tolak A, saya beri contoh mudah aja, delta 2T tolak 1. Ini dah lain bentuk dia. So dalam kes macam ni tak boleh kita ambil A sama dengan 1/2 macam tu je. So tak boleh ya. So kita kena buat something lah. Something tu adalah kita kena buat substitution method for integration. So macam tu. Okey, tak apa. Itu kita bincang kemudian. Kita lihat satu contoh kat sini Okey, nampak tak kat sini? One example kat sini. Kita nak integrate dua function. Dan kita dah kena pasti dia ada delta kat sini, maka dia merupakan impulse function. Jadi bila dia impulse, kita kenal pasti nilai A, which is number 1 kat sini, yang warna biru ni. Ini A is equal to 3. Dan saya lupa nak bagi tahu,
sini selang ni. Selang ini dia mesti mematuhi yang ini. Saya lupa nak beritahu. Okey, nilai A yang kita dapat kat sini kan, kat sini dia mesti berada di antara nilai integration tersebut. Integration ini nilai dia P dan Q kan. So nilai A sini mesti within P and Q. Ya, jika dia outside P, dia luar daripada nilai P dan Q, maka integration ini automatically akan jadi kosong. Ya, kosong. Ingat ya. So dekat sini, lihat kat sini, nilai A kita adalah 3 kan. 3 dan 3 ni memang within 1 and 4. Ini selang dia kan, selang bagi integration tersebut 1 dan 4, 1 hingga 4. So jadi kalau 3 ni memang jelas di antara 1 dan 4, maka dia boleh diselesaikan lah. Lihat kat sini, if not, ini penting ya, if not, the integration gonna be 0. Okey, so jadi kita lihat pattern dia. Pattern dia ada integration, ada delta, dan cuba lihat delta tersebut dia mematuhi bentuk yang sepatutnya, ya, T, ya, dia single T kat sini, T tolak 3, maka kita boleh dapatkan nilai A dia, iaitu A adalah 3. Gantikan A3 ini ke dalam FT. Mana FT? Ini FT. Nilai dia. Gantikanlah. So maksud dia gantikan yang ini 3 kan, sebenarnya ini sorry. So gantikan dekat sini. Gantikan jadi 3 tu. Sebenarnya kita gantikan ni sebagai 3 lah. So 3 cube plus 9. So macam tu. Jadi kita akan dapat jawapan dia sebagai 36. Jadi integration of this function adalah 36 value dia. Okey, ada contoh lain tak? Yang ini. Okey, lihat kat sini. Oh, ini okey. Ini memang okey. Cuba lihat ya, dua function. Lepas tu dia integration, lepas tu dia ada ini FT. Ini ada delta, dan bentuk dia mematuhi tak? Yang asal tu. Ya. Dia okey. So maksud dia nilai A tu adalah 1/2 pi. Okey lah tu. Dan kita substitutekan terus ke dalam sini. Boleh ya? Dan itulah nilai dia. Dan cek dulu 1/2 pi ni betul tak within, dia kena mematuhi yang ini. T tu ni T dan nilai A dia lah. Ya, ini A ni adakah dia mematuhi antara kosong dengan pi? Ya. Ini A ke T? Ni macam A ke T kat sini? A, ya. Betul lah. So nilai A kat sini dia memang di antara kat situ ya. 1/2 pi is in between 0 and pi. So okey lah. Alright. So itu adalah cara dia. Ini ada full solution ke? Jawapannya apa? Oh ya, ni. Okey guys. Ini adalah full solution dia. Cara dia adalah masukkan sahaja. Ni, masukkan kat sini. Jadi bila kita masukkan, kita dapat jawapannya adalah -1. Okey, dua contoh ni dah okey. Jadi ada satu contoh yang tak okey, iaitu contoh yang berikutnya. Sorry. Okey, contoh ini. Ini yang saya masukkan. Cuba lihat kat sini. Soalan asal ini, kalau kita nak selesaikan dia, kita perhatikan dia ada delta. Dia ada dua function macam ni. Ini adalah FT dia, ini adalah delta dia, dan dia ada integration. Okey. So, nampak macam dah okey, tapi kita tak boleh terus dapatkan nilai A 1/3. Sebaiknya jangan buat macam ni. Ya, ini penting ya. So, jangan buat terus T sama dengan, ini bukan T, ini patutnya A ya. Jangan terus buat A ini. Jangan, ini bukan T, ini A. Ini adalah A. Macam ni. So, jangan buat terus A equal to 1/3. Sebab bentuk ni dah tak sama. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah kita akan applying the substitution method of the integral. Kita gantilah. Kita buat penggantian. So, kita buat penggantian. Penggantian apa? Penggantian ini. Saya nak merahkan yang ini. Dia start from here ya.
Dia start dengan ini. U sama dengan 3T, maka du dt sama dengan 3, maka dt sama dengan du per 3. So dalam ni maka T sini kita susun semula T sama dengan U per 3 lah. So macam ni So lepas kita dah buat substitution method ini, kita gantilah. So kita gantikan semua-semua sekali ni ke dalam yang ini. Masukkan ke dalam sinilah. Masukkan ke dalam situ. Kita gantikan mana-mana yang perlu. Iaitu kita gantikan mana? Kita gantikan yang ini kan. Yang T ni. Yang T ni kita gantikan. Yang T ni pun kita gantikan. Yang ini pun kita gantikan. Kan? U ni. T ni ganti. Mana lagi? T. Ini T kuasa 2 ni gantikan. Ni T pun gantikan sini. Ini pun ganti juga. Yang ini pun ganti juga. dt ni. Ok. So gantikan semualah. Gantikan semua. Jadi bila kita gantikan semua, kita susun elok-elok, simplify mana-mana yang patut. Last sekali kita dapat apa? Last sekali kita dapat yang ini tau. Saya nak blokkan dia. Kita dapat yang ini. Nampak tak? Ya? Bila kita gantikan yang ini, nampak tak kita dalam bentuk apa sekarang? Kita dalam bentuk satu function, cuma du lah. Dalam sebutan u Lepas tu ada delta kat situ. Jadi still integration kat sini. 1/9 ni keluar daripada yang inilah. Bila kita simplifykan dia, kita dapat 1/9 keluar sini. Cuma kita nak highlightkan tentang pattern dia. Pattern ini baru kita nampak dia adalah impulse. Ya, nampak tak kat sini dah jadi u tolak 1 kan. So kita start impulse kat sini. So maksud dia kita gantikan terus ni u dari sini kan. Ini kan kita dapat tahu u sama dengan 1, betul tak? So gantikan ini ke dalam sini. Jadi last kali kita dapat 8. Jadi jangan lupa kat luar tu ada 1/9 kat situ. Jadi last kali kita akan dapat jawapan 8/9. Ada lagi tak? Okay guys, so itu adalah impulse. So kita lihat balik impulse ni macam mana. Impulse ni adalah dalam bentuk yang macam ni Dalam bentuk yang macam ni. Bentuk dia sangat penting. Dia ada integration, dia ada dua function, dan dia ada delta, dan bentuk yang paling penting adalah delta ni mesti dalam bentuk T tolak A. Baru kita boleh determinekan nilai A tu apa. Dan bila kita dah dapatkan nilai A tu, baru kita gantikan terus ke dalam FT. Kalau bentuk ni tak sama macam ini, contohnya macam ni, maka kita kena buat substitution method. Okay guys, so sampai sini dulu untuk video kali ini. Kita sambung dalam video yang akan datang. Thanks for watching.